Okey, subtopik yang baru iaitu berbilang tepi dan gelong. Okey, tadi kita belajar tepi. Ada satu tepi kan? Sekarang kalau macam mana berbilang tepi? Okey, berbilang tepi hanya melibatkan dua bucu. Kalau dia lebih daripada satu bucu, dia boleh berlakunya berbilang tepi. Okey, contohnya kamu tengok dekat dalam gambar rajah sebelah ni. Okey, kita ada bucu P dengan T. Okey, tetapi di antara P dengan T dia dihubungkan oleh dua tepi. Satu tepi, dua tepi. Ada dua tepi kat sini, maka dia digelar sebagai berbilang tepi. Okey? Berbilang tepi. Okey, apa itu pula gelong? Okey, gelong ni dia hanya melibatkan satu bucu je. Okey, satu bucu, dia berbentuk melengkung dan dia pusing balik akan ke tempat asal dia. Contoh dia macam R. Okey, ni gelong kita panggil. Gelong patah balik ke R. Okey. Untuk kedua-duanya berbilang tepi dengan gelong, okey, kita tengok kat sini bilangan darjah untuk berbilang tepi ialah 2 kali bilangan tepi. Okey, manakala untuk gelong pula bilangan darjah bagi yang gelong ialah 2, confirm 2. Okey, bilangan darjah untuk dia ni. Okey, jadi kalau R ni, bilangan darjah untuk R ni, okey, untuk yang bahagian gelong ni, nilai dia adalah 2 darjah dia. Okey? Okey, tak apa, kita akan tengok contoh supaya kamu lebih faham. Okey, berbilang tepi dan kaitannya dengan darjah, juga gelong dan kaitannya dengan darjah. Okey, contoh yang ketiga, contoh yang terakhir, kita tunjukkan sini. Okey, Rajah menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Tengok graf ni dah tak jadi graf mudah sebab dia ada gelong dan berbilang tepi. Dia suruh nyatakan, sama juga soalan tu, dia suruh kita tulis apakah itu bucu, okey, dan bilangan bucu. Okey, so untuk A, okey, bucu bagi graf ini, tengok ada P, Q, R, S, T, U. So, kita senaraikan P, Q, R, S, T, U. Okay, ini bucu dia. Dan bilangan bucunya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Okay, soalan B, dia suruh kita tulis apakah tepinya. Okay, tepinya nampak ni. P, Q, macam biasa. Lepas tu QR dan seterusnya. RS. Okey, RS. Okey, kalau macam ini, S ni, S patah balik ke S, kita tulis S, S. Macam tu. Okey, lepas tu ST. Lepas tu TR. Okey, lagi TU. UQ. Ni kan UQ kan? Lagi UP. Tu baru satu. Satu lagi UP juga. Itu yang kita panggil berbilang tepi. Okey? Okey. So, itu baru dia punya senarai tepi. So, nak bilangan tepi dia, kita kira lah. Okey, kita kira ada berapa jumlah tepi dia. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, bilangan dia ada 10. Betulkah ada 10? Kalau kita kira dekat gambar rajah tu, adakah betul dia 10? Okey. Okey, tengok kira Okey, sini. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul Okey, so next soalan itu dia nak bilangan darjah. Okey, bilangan darjah. Okey, bilangan darjah adalah 2 kali bilangan tepi. So, 2 darab 10 iaitu 20. Okey, bilangan darjahnya ada 20. Okey.
So ini kalau kita kira satu-satu memang cukup 20. Okey, ada yang tanya, betul ke cikgu bilangan darjah dia 20? Macam mana dapat 20? Okey, jom cikgu tunjukkan bilangan darjah. Ingat bilangan darjah kita mesti senaraikan setiap bucu. Okey, pertama, darjah bagi P. Okey, tengok P ada berapa? Tepi dia. 1, 2, 3. Macam tu. 3. Okey, itu P. Okey, next. Q pula. Okey, Q. Darjah bagi Q. Okey, kita kira. Ada 1, ada 2, ada 3. Tulis 3. Okey, darjah untuk R. Okey, kira R pula. R. 1, 2, 3. Okey, next. Lepas tu kita cari S pula. Okey, cikgu clearkan supaya kamu tak confused. Okey, cari pula darjah untuk S. Darjah untuk S. Okey, sekejap. Okey. Darjah untuk S ada berapa 1, 2. Okey, yang ini berapa ni? 2. Ingat bila gelung darjah dia 2. So 1, 2, campur lagi 2 iaitu 4. Okey, so untuk ni dia darjah dia ada 2 sebab dia gelung. Okey, next darjah untuk T. Okey, kita pergi pula pada T. Okey, padam jap. Okey. Okey, T. Okey, T. Mana T? Okey, T. Ada 1, 2, 3. Okey, darjah untuk U. Okey, U. Okey, tengok ada berapa tepi yang pergi ke arah dia. Okey, 1, 2, 3, 4. So dia ada 4. Okey, so cukup P, Q, R, S, T, U. So kita jumlahkan semua. 3, 3, 3, 9, 13, 16, tambah lagi 4, 20. So betul lah tadi. Dia punya darjah ada 20. So macam mana nak cari tadi cikgu dah tunjukkan sama 20. Okay. Baik, kita pergi kepada subtopik seterusnya iaitu graf terarah. Apa itu graf terarah? Okey, graf terarah ni dia merupakan graf yang biasa kita dah belajar. Sama ada graf itu graf mudah ataupun graf berbilang tepi ataupun graf gelung. Okey, tetapi dengan keadaan tepi dia mengaitkan dua bucu dan ditanda dengan arah. So bezanya di sini dia mempunyai arah. Okey, graf ni biasanya kita lukis untuk mewakilkan sesuatu proses, contoh macam litar elektrik, rangkaian komputer dan sebagainya. Okey, kita tengok kat sini satu contoh yang diberi. Ini adalah satu contoh mudah graf terarah. Okey, kenapa kita panggil dia graf terarah? Nampak macam graf mudah biasa. Okey, graf mudah biasa yang mempunyai 3 bucu. Apa dia? Bucu A, bucu B dan bucu C, dan dia mempunyai 3 tepi. Ini satu tepi, ini 2 tepi, dan ini pun 2 tepi. Okey, graf ini dipanggil graf terarah sebab tepi dia ini mempunyai arah. Okey, arah itu telah ditanda dengan anak panah. So kalau kita tengok di sini, anak panah ni menunjukkan daripada A pergi kepada B. Okey, daripada C pergi kepada B, bukan daripada B ke C, C kepada B. Dan satu lagi C pergi ke arah A. So graf terarah ni tak semestinya dia mengikut susunan bucu itulah. A pergi B, B pergi C, tak semestinya. Kita kena refer kepada anak panah. Okey, itu yang kita panggil graf mudah terarah. Ini graf mudah. Tetapi graf terarah ini juga boleh didapati dalam bentuk graf berbilang tepi serta graf gelung. Okey, itu satu contoh pada rajah yang pertama. Kita akan tengok contoh yang lain selepas ni. Okey, kita tengok lagi satu pula. Okey, adakah ini merupakan graf terarah? Ya.
Ini merupakan graf terarah. Tetapi yang membezakan dia dengan contoh pada darjah 1 ialah graf terarah ini dia mempunyai gelong dan juga dia berbilang tepi. Okey. Gelong dan berbilang tepi. Ingatkan semula ini adalah gelong dan berbilang tepi ni antara P dengan R. Okey, antara P dengan R mempunyai dua tepi. Sebab tu dia berbilang tepi. Okey, so kat sini ni apa yang kita nak fokus ialah arah dia. Tengok pada tepi, contoh yang pertama pada tepi E4, kita tengok E4 kat sini. Okey, dia punya tepi adalah kita tulis sebagai PR. Ni PR, di mana P ni dia yang mula dahulu, yang awal, dan R ini ialah bucu yang akhir. P yang awal, R yang akhir. Sebab itulah kita tengok anak panah dia daripada P ke R, anak panah dia begini. So yang mula kita tulis ialah PR, bukannya RP. Bukan RP ni salah. Okey, untuk E4. Okey, salah. Tak boleh sebab dia daripada P pergi kepada R. Okey, begitulah juga untuk contoh yang kedua, E5. Kalau kita tengok E5 ni, mana E5? Okey, E5 ni, tengok anak panah dia daripada R pergi kepada P. R kepada P. So, tulisan dia ialah macam gini. R, P, di mana siapa dulu yang awal? Yang awal adalah R dan yang akhir ialah P. Okey. Okey, macam mana pula dengan yang ni, gelong ni? Nampak tak? Dia pergi P, dia pergi dekat Q dan dia pusing balik pergi dekat Q. Kat sini dia tak tunjukkan arah. Kenapa? Sebab dia gelong. So, kalau sini Q, laluan sebelah sini ikut arah jam pun sampai ke Q, ataupun laluan mengikut lawan arah jam pun tetap sampai ke Q. So, dia tak perlu tulis anak panah. So, kita hanya tulis Q. Q di mana? Q tu bucu awal dan Q juga bucu akhir. Disebabkan dia adalah graf gelong. Okey, itu yang membezakan pada darjah 1 tadi dan darjah 2. Bezanya untuk graf terarah. Okey, next graf tak terarah. Okey, kat sini perkataan tak tu pun kita dah faham kan? Okey, tadi graf terarah, kali ini graf tak terarah. Maksudnya apa? Maksudnya dia tiada arah, dia tak menunjukkan arah. Kalau tak menunjukkan arah, automatik kita tahulah lukisan dia, graf itu mestilah tidak mempunyai tanda arah. Okey, tanpa penandaan arah. So, kalau macam mana pun, kalau contohlah cikgu buat kat sini, bucu A, bucu B, bucu C, bucu D. Okey, disambungkan kat sini tanpa menunjukkan anak panah, kita tak tahu siapa pergi kepada siapa. Inilah merupakan graf tak terarah. Tak kisahlah sama ada graf itu graf mudah atau graf yang berbilang tepi atau graf gelong. As long as dia tiada arah, iaitu tiada anak panah, itu dikategorikan sebagai graf tak terarah. Okey.